Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه wasawabihi subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali yang diraikan Bulung Kanan Hem Ustazah Sharifah, Bulung Kanan Kokrikulum Bu Yusnan, guru-guru kanan dan sahabat-sahabat guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama kita bersama di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya kita dah berada pada hari yang ke-10. Ini adalah hari yang ke-10 kita berpuasa. Kita bermula berpuasa pada hari Selasa minggu lepas dan hari ini merupakan hari Khamis. Itulah hari yang ke-10 kita berpuasa. Bermakna kita masih lagi berada dalam fasa yang pertama daripada bulan Ramadan. Disebutkan bahawasanya Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan keampunan dan perakhirannya merupakan pembebasan daripada api neraka. Menjadi amalan, menjadi adat orang-orang dahulu, kehidupan mereka sepanjang tahun adalah memikirkan tentang Ramadan. Kerana disebutkan dalam sebahagian daripada kitab, 6 bulan sebelum tibanya Ramadan, mereka dah berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian selepas berlalunya Ramadan, 6 bulan pula kemudian, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kerana kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Law ya'lamun nasu ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya manusia mengetahui kelebihan dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka sudah pasti mereka inginkan sepanjang tahun itu Ramadan. Disebabkan kerana bulan Ramadan Allah Ta'ala gandakan semua amalan. Setiap amalan digandakan, sama ada amalan itu merupakan amalan yang baik ataupun amalan itu merupakan amalan yang tidak baik. Pada bulan yang mulia, pada hari yang mulia yang digandakan pahala, maka dosa juga digandakan. Kebanyakan kita kadang-kadang kita terlupa dan terlepas pandang kepada yang dosa ni. Mungkin kita berebut untuk dapatkan ganjaran pahala, tapi kadang-kadang dalam masa yang sama kita terlepas pandang. Kita hak dosa tu kadang-kadang kita macam abaikan, sedangkan dosa dia juga berganda-ganda. Kewajipan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dia digandakan sehingga 70 kali ganda. Amalan yang sunat dalam bulan Ramadan digandakan sehingga menjadi seperti mana amalan fardu. Sebab tu gigihnya orang-orang dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mereka nak ambil promosi yang ada dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala promosikan dalam bulan ini dan tidak ada pada bulan-bulan lain.
Dan sebab tu mereka jadikan bulan Ramadan sebagai pesta beribadah pada bulan Ramadan untuk kutip segala kebaikan yang dijanjikan dalam bulan Ramadan. Baik, dah berlalu 9 hari dalam bulan Ramadan ni. Hari ni kita dah masuk ke bulan hari yang ke-10, maka adalah baiknya untuk kita muhasabah pada hari-hari yang telah pun berlalu, apakah yang kita telah lakukan dan apakah yang kita tinggalkan. Kerana apabila kita bermuhasabah, kita akan memperbaiki diri. Bila kita lihat balik kekurangan kita di mana, apabila kita melakukan sebarang kesilapan, maka kita perbaiki. Kalau kita melakukan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi taufik kepada kita untuk kita lakukan kebaikan. Mari kita muhasabah kita. Contohnya hari yang pertama apa kita buat. Hari yang kedua apa yang kita dah buat. Hari yang ketiga kita dah buat apa. Dan kebiasaan manusia dia bertungkus lumus ataupun bagi penekanan pada permulaan hari. Kalau kita lihat di masjid-masjid sebagai contohnya, pada malam yang pertama orang akan datang memenuhi masjid. Semakin hari semakin berkurangan bilangan orang yang datang ke masjid. Itu tak kira lagi orang yang buat separuh tinggal separuh. Ini merupakan kebiasaan manusia. Tetapi sebenarnya dalam agama kita, dia bukan melihat pada permulaan. Nilai yang akan kita dapat adalah di pengakhiran. Contohnya orang yang berlumba. Orang yang berlumba pada permulaan itu bukan sebagai penentu dia. Mungkin kalau dia berlumba, di awal perlumbaan itu dia berada di depan. Tapi bila sampai di akhir dia kalah. Maka dia dikira sebagai orang yang gagal, orang yang kalah. Adapun orang yang mungkin pada permulaannya slow, lambat, tapi sedikit demi sedikit dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia sehingga apabila berakhirnya Ramadan, dia tersenarai dalam kumpulan orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa. Lepas tu kita dah dengar baru ni tazkirah daripada sebahagian pelajar bahawasanya Nabi SAW satu hari Nabi naik di atas mimbar. Nabi naik di atas mimbar dan Nabi menyebut 3 kali sebutan amin. Amin, amin, amin. Kemudian antara yang Nabi aminkan adalah amin yang berkaitan dengan Ramadan. Disebut dalam hadis, man adraka Ramadana wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Sesiapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dijauhkan daripada Allah. Itu adalah merupakan doa malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berdoa kepada orang yang direzekikan untuk bertemu Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa perkara. Antaranya adalah dengan melakukan amal kebaikan. Melakukan amal kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Ramadan bertemu Ramadan merupakan kifarat kepada dosa yang berlaku di antara Ramadan dan Ramadan selagi mana kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Seandainya Ramadan terlepas dengan Ramadan yang akan datang, kita tidak melakukan apa-apa dosa, maka datangnya Ramadan kali ini akan mengampunkan dosa kita yang kita lakukan di antara Ramadan terlepas dengan tahun ni. Dosa Allah Ta'ala ampunkan dengan macam-macam cara. Kadang-kadang antara dengan sebab sembahyang, kadang-kadang dengan sebab berwuduk, kadang-kadang dengan sebab amal kebaikan, dan kadang-kadang dengan sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa itu diampunkan bukan dengan sebab sembahyang, bukan dengan sebab puasa, bukan dengan sebab haji, bukan dengan sebab umrah,
tetapi dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia runsing, kerana dia memikirkan tentang tugas dia seharian. Kita semua ni ada tugas masing-masing. Cikgu ada tugas, fikir ada tugas, masing-masing sibuk dengan tugas. Nak laksanakan tugas tadi itu di antara cara bagaimana Allah Ta'ala nak mengkifaratkan dosa. Kita sembahyang, dosa tu tak diampunkan oleh Allah. Kita puasa, dosa tu tidak diampunkan oleh Allah. Tetapi dengan sebab kita duk fikir dengan tugas kita yang kita buat, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang special tadi itu, dengan sebab kita memikirkan tentang tugas. Jadi Alhamdulillah ada berbaki lagi 20 hari lebih kurang kita dengan bulan Ramadan ni. Maka kita muhasabah balik apa yang telah pun berlalu, supaya kita boleh perbaiki kesilapan ataupun kekurangan yang kita dah lakukan pada masa-masa yang lepas. Kita boleh muhasabah balik, tengok balik Quran, tengok balik ibadah, contohnya sembahyang sunat tarawih. Ya, memang tarawih, sembahyang sunat tarawih ni dia cabaran sebenarnya. Cabaran kepada kita, khususnya bagi kaum ibu lah. Kaum bapa ni mungkin kurang sikit. Lepas makan tu dia boleh tinggal rumah, dia pergi dalam masjid. Tapi cabaran contohnya bagi kaum ibu yang ada anak di rumah, itu merupakan cabaran kepada dia. Nak kena uruskan rumah, nak kena uruskan anak-anak, dan dalam masa yang sama ada hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cabaran, dan cabaran tadi itu kita tidak boleh kalah. Kalau kita tidak mampu untuk lakukan kesemua, jangan kita tinggalkan kesemua. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang kita tidak boleh buat kesemua, jangan semua kita tinggal. Maknanya sebahagian yang kita buat, buatlah setakat yang kita mampu. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah setakat mana yang kamu mampu. Kalau kita lihat kepada sembahyang sunat tarawih, lakukanlah. Kalau kita tak mampu untuk buat 20 rakaat, paling kurang kita buat setakat yang kita mampu. Dan daripada sembahyang-sembahyang yang kita lakukan, ada sembahyang sunat yang special, yang lebih tinggi kedudukan dia, lebih daripada sembahyang sunat tarawih, iaitulah sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir ni kadang-kadang kita tak buat pun, walaupun dalam bulan Ramadan. Rugi sangat. Kalau kita perhatikan di sebahagian, dan saya rasa di kebanyakan masjid, ramai yang buat 8 rakaat sembahyang sunat tarawih, kemudian balik dan tidak melakukan sembahyang sunat witir. Amat rugi. Jadi bagi kita, ya, kalau contohnya kita tak ada kesempatan untuk kita buat sampai 20 rakaat, kita ada masa untuk 8 saja contohnya, dengan sebab tugas kita dan sebagainya, maka jangan lupa kita sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir ni lebih tinggi kedudukan dia daripada sembahyang sunat yang lain. Sembahyang sunat ni kita boleh kategorikan dalam beberapa kategori. Yang paling tinggi sekali kedudukan sembahyang sunat merupakan sembahyang sunat witir, kerana dia mengikut sebahagian daripada pendapat ulama merupakan kewajipan yang keenam. Kewajipan yang keenam bermakna bagi pendapat mereka, orang yang tidak melakukan sembahyang sunat witir, makna dia melakukan dosa. Jangan sesekali kita tinggal sunat witir. Bulan puasa ni dan bulan Ramadan dikatakan oleh ulama merupakan bulan dia sebagai kasyif. Makna kasyif itu dia jadi satu bulan untuk kita menilai diri kita. Kita kalau bukan bulan puasa, masalah yang ada pada diri kita, dia ada dua perkara yang menyebabkan kita kadang-kadang tersasar. Kadang-kadang kita lupa tentang kewajipan kita. Dia ada di luar sana tu, di luar daripada bulan puasa ni, gangguan daripada iblis, gangguan daripada syaitan, dan juga gangguan daripada nafsu kita. Gangguan daripada nafsu. Tapi bila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Ta'ala supaya kita ni mudah untuk melakukan amal kebaikan, maka syaitan dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah.
bila datangnya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, syaitan diikat. Mana syaitan yang ganeh-ganeh yang duk kacau kita pada sebelum ni diikat. Makna gangguan kita untuk melakukan amal kebaikan tu dah kurang. Cuma sekarang ni kita nak kena bertarung dengan nafsu kita. Sebab tu kata ulama, bulan puasa adalah bulan untuk kita menilai kita ni siapa. Kita boleh tahu perangai kita bila tibanya Ramadan. Kita boleh nilai. Kalau kita ni jenis cengih, kan? Jenis cengih contohnya. Nak tahu perangai kita tu cengih tu dengan sebab syaitan ataupun dengan sebab perangai kita. Tengok bila tiba Ramadan. Kalau bulan Ramadan masih lagi ada sifat tu, makna sebelum Ramadan tu bukan dengan sebab gangguan kita jadi macam tu. Karena kita, apabila kita dah tahu ini adalah perangai kita, itu adalah tabiat kita, senang untuk kita ubah. Mana kita kena mujahadah dalam diri kita. Kena mujahadah, kena lawan kita punya nafsu kita. Nafsu ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nafsu kita ni boleh turut. Nafsu ni sebenarnya boleh dididik. Kata ulama, nafsu seumpama kuda yang liang. Kuda liang ni kita boleh didik dia. Ataupun binatang-binatang yang kita tangkap, dia biasa hidup bebas. Tangkap dia, bila kita letakkan di satu tempat, lama kelamaan binatang tadi dia akan jadi jinak. Kita tengok gajah dan sebagainya, bila dididik dia jadi jinak. Nafsu kita pun macam tu. Nafsu kita ni kalau kita biar, memang dia akan duduk macam tu, dia tidak akan berubah. Tabiat nafsu kalau kita biar dia, memang dia akan macam tu lah, tidak akan berubah. Kalau kita didik dia, insya-Allah dia akan ikut. Batu Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala menyebut dalam qasidah yang kita selalu baca, wan nafsu kat tifli, nafsu itu seumpama baby. Nafsu kita macam baby. Sifat baby ni pada dia akan minum susu ibu dia sehinggalah ibu dia bagi berhenti. Kalau ibu dia tak berhentikan susu, menyusu badan sampai besar, dia akan menyusu. Ada orang yang menyusu ibu dia sampai sekolah rendah. Ada. Sekolah rendah dah jahanam, duk menyusu lagi. Mak dia ada lagi susu. Selagi mana anak dia tu tak berhenti, susu duk ada. Jadi kalau ibu tu berhentikan susu dia, agak-agak baby dia akan ikut tak? Baby dia akan ikut. Jadi nafsu kita pun seumpama itulah. Nafsu kita yang malas, nafsu kita yang sekian-sekian, kita sendiri tahu tentang diri kita. Kita menilai diri kita masing-masing. Kita tahu kita ni siapa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia dia boleh menilai diri dia sendiri. Orang lain tak kenal kita siapa, tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana, tapi saya tahu saya panggil kita saya macam mana. Jadi masing-masing kita melihat kita punya sikap, kita punya perangai, dan masing-masing kita ubah. Mana nafsu tadi itu, kata ulama, wan nafsu kat tifli, nafsu itu seumpama baby, in tuhmilhu syabba ala hubbir rada'. Kalau kamu biar dekat dia, dia akan besar, suka menyusu. Wa in taftimhu yanfatimi. Kalau kamu lah susu, kamu bagi dia berhenti daripada menyusu, yanfatimi, dia akan turut. Dia akan turut. Jadi ada baiknya kita muhasabah diri kita masing-masing, dan kita atur semula program-program yang kita akan hidup dengan berbaki daripada bulan Ramadan ni. Masa lagi ada dalam 20 hari lebih kurang, jadi kita aturlah elok-elok. Berkaitan dengan sembahyang sunat tarawih, khususnya bagi cikgu-cikgu, guru-guru yang perempuan ni, dia sebab ada masa-masa yang tertentu yang dia tak boleh sembahyang. Tumpang boleh sembahyang ni, sembahyanglah bersungguh-sungguh. Tumpang boleh baca Quran ni, bacalah Quran bersungguh-sungguh. Tapi bila dah main masa tak boleh buat apa dah. Bagi lelaki-lelaki ni tak ada masalah, dia pun tak ada masa untuk cuti. Jadi perempuan dia masa dia terhad. Jadi pulun waktu boleh pulun.
Tahun depan tak tentu kita akan jumpa dengan Ramadan ataupun tak jumpa. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita lagi tahun ni, kita guna elok-elok lah. Guna elok-elok. Ada masa kita dengan apa nama, dengan masjid, dengan surau. Ada masa kita dengan Quran. Ada masa kita dengan zikir. Ada masa kita dengan sedekah. Bulan puasa mudah untuk kita lakukan kebaikan. Mudah. Berbeza dengan bulan lain. Beza sangat dengan bulan lain. Kalau tak percaya, cuba kita tengok di akhir Ramadan. Malam 29, malam orang sembahyang tarawih lagi tu. Malam tu ramai lagi orang main masjid. Tapi bila diumumkan dalam TV, esok raya, malam tu stop. Orang dah tak ramai di masjid. Di mana orang akan berkumpul? Orang akan berkumpul di, mungkin malam tu pergi cari kasut raya ataupun baju raya dan sebagainya. Tu tanda mudah untuk kita tengok macam mana bulan Ramadan, bulan Allah Ta'ala bantu kita dengan cara Allah Ta'ala dah sekat benda-benda yang mengganggu kita daripada kita melakukan amal kebaikan. Jadi saya ajak kepada diri saya sendiri dan saya ajak kepada semua supaya kita muhasabah diri kita masing-masing, supaya kita perbaiki keadaan diri kita sebelum daripada ni dan masa yang akan datang. Mudah-mudahan amal Ramadan yang berbaki ni adalah lebih baik daripada Ramadan yang telah pun kita lalui sebelum daripada ni. Sebab tu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istawa yaumahu fahuwa maqbul. Man istawa yaumahu fahuwa maqbul. Orang yang 2 harinya berlalu sama sahaja, dia adalah orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini dengan kemarin sama. Siapa dia? Kita muhasabah, kita nilai kita. Kalau kemarin dengan hari ini kita semacam saja perangai kita, amalan kita, maka kita adalah orang yang tertipu. Kalau ikut aturan sukatan yang Nabi ajak kita, makna hari ini lebih elok daripada kemarin. Hari ini lebih elok daripada kemarin. Tapi kalau kemarin dengan hari ini sama, makna kita tertipu. Kalau hari ini lebih teruk daripada kemarin, tu lagi teruk kita. Jadi kita sama-sama kita muhasabah supaya setiap hari ataupun masa-masa yang berbaki ini, kehidupan kita adalah lebih baik daripada yang sebelum daripada ni. Saya rasa cukup dengan tu tazkirah ringkas untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmatnya kepada kita, supaya kehidupan kita dalam bulan Ramadan yang berbaki ini adalah lebih baik daripada kehidupan kita sebelum daripada ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.